Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah. Pada siaran kali ini dalam rancangan Permata Iman, kita bersua lagi untuk membincangkan mengenai satu topik yang kita bawa, iaitu pada kali ini ialah kenali hadis palsu. Dan bersama saya di dalam rancangan Permata Iman untuk kali ini ialah mahasiswi daripada College University Perguruan Agama Seri Begawan. Selamat datang semuanya. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam mana pengajian? Okey. Alhamdulillah. Baik. Kita terus kepada topik kita pada hari ini, pada sesi kita rancangan Permata Iman ini, iaitu kenali hadis palsu. Baik. Pelajar-pelajar yang Ustazah kasihi, adakah bis kita ni pernah mendengar mengenai hadis palsu? Pernah mendengar. Okey. Hadis palsu ini juga dipanggil sebagai hadis maudhu'. Okey, itu bahasa Melayunya tu, maudhu' itu palsu. Jadinya diterjemahkan kepada bahasa Melayu hadis palsu. Hadis tapi palsu. Macam itulah. Hadis tapi tidak original. Apa gayanya tu? Macam mana tu? Okey, mari kita lihat apa erti hadis palsu ini, ataupun hadis yang dipanggil dalam istilah hadisnya adalah hadis maudhu'. Hadis palsu ini kita ni boleh takrif, kita ni boleh ertikan sebagai sebuah hadis. Apa erti hadis? Hadis itu adalah suatu kata-kata, perbuatan, akhlak Nabi secara khilqiyahnya, kemudian takrirnya, semua itu ada yang disandarkan kepada Nabi dipanggil hadis kan? Itu pengertian hadis kan? Tapi hadis maudhu' itu lain lagi sikit. Sama juga barang benda yang disandarkan kepada Nabi, macam kita ni mengertikan hadis yang seperti selalu, tetapi dalam kes ini ia disandarkan secara indah benar, secara direka-reka, macam tu, indah benar. Okey. Jadi bila hadis atau indah benar, sesuatu perkara yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW itu indah benar, bolehkah ia kita ni gunakan macam tu? Bolehkah ia dipanggil jua hadis ustazah? Sebenarnya indah pulang dipanggil hadis tu palsu kan? Bukan ia original, tetapi kita ni melagau ia hadis sebab itu adalah sangkaan kepada yang membuat tadi tu, yang mencipta tentu kan. Pelajar ustazah yang ustazah kasihi, hadis ini bukan perkara yang boleh diremehkan. Bukankah dalam panduan ataupun dalam perundangan Islam, yang pertama adalah Al-Quran kan tu? Yang kedua apa? Sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis, tinggi bah kedudukannya itu. Jadi adakah kita ni kan menggunakan sesuatu yang indah asli dalam rujukan kita ni beragama? Itu bah. Sebab itu ia dijaga. Sebab itu para ulama dari dulu menjaga. Ya, kadang-kadang ada orang, kenapa mesti kita ni tapis-tapis? Kenapa mesti kita ni cek lagi ya, tu palsu ke indah? Sebab ia akan digunakan untuk rujukan kita ni benih. Hidup beragama ni untuk Allah Subhanahu Taala kan kita ni yang indah original kena. Kita ni sendiri suka memakai benda original kan untuk agama, untuk akhirat. Bukan benda main-main untuknya orang untuk kan masuk syurga. Kita ni suka pakai yang indah asli. Macam tu Macam itulah maksudnya kenapa para ulama sangat-sangat menekankan mengenai dengan kesahihan, ketulinan hadis baginda Nabi SAW. Okey. Faham? Ada soalan dulu sebelum kita ni teruskan? Hanani. Apatah hukumnya tu Ustazah kalau kita ni menggunakan ataupun menyampaikan dengan hadis maudhu' ni? Terima kasih, soalan yang bagus. Sebab
masa ini terutamanya sangat mudah untuk mendapatkan ataupun yang kata ni mengetahui hadis-hadis ni mudah masa ni banyak caranya. Dulu barangkali kita ni belajar macam ni saja, mengaji dengan guru-guru baru tani dapat tahu hadis ni. Tapi ni kadang-kadang orang yang bukan dalam bidangnya pun boleh juga membagi tahu kita ni. Okey, para ulama melihat perkara ini lama sudah, para muhaddisin, ahli-ahli hadis, ia melihat perkara ini lama sudah sebab dulu-dulu pun ada sudah orang yang suka meriwayatkan, maksudnya ia meriwayatkan suatu hadis itu untuk orang lain begitu. Tentu artinya. Jadi ulama sepakat mengatakan kalau inda boleh meriwayatkan hadis palsuan ni, so ia inda original kan. Jadi kalau ia meriwayatkan tujuannya adalah untuk memberi peringatan boleh. Artinya kalau kita akan menyebut bukan pula haram terus cuma tu, tapi untuk macam pengajian, untuk memberitahu hadis ini palsu sebenarnya boleh. Tapi yang indah dibolehkan itu ialah ia meriwayatkan dengan sengaja, ia tahu dia diam-diam. Macam dengan harapan ada orang percaya kali ni, itu indah boleh. Sebab kita ni sudah mencampur adukkan benda yang tidak benar kepada agama. Dan juga kita ni mendustakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tak? Kita ni mengatakan benda tu hadis. Hadis maknanya menyandarkan kepada baginda Nabi kan tak? Bila kita ni menyandarkan itu indah bandar benda tu. Dalam erti kata yang lain kita melakukan pendustaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tak? Bolehkah indah berdusta? Indah boleh. Nabi terus terang mengatakan sesiapa yang berdusta kepada saya, yang indah sama macam berdusta orang lain banyak. Indah sama macam siapa ni namanya Humairah misalnya, kelakar hadinya. Indah sama tu. Berdusta kepada Nabi termasuk ni kita ni meriwayatkan hadis yang bukan hadis maksudnya tu, kita disandarkan kepada ke dia. Baikkah indah baik isinya sama ceritanya. Boleh kita ni kira macam kalau dalam perundangan jenayah benih. Telah melakukan jenayah. Orang yang melakukan jenayah ini ada hukumannya. Sebab itu kata Nabi berdusta kepada saya. Indah macam berdusta orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta arahkunya sengaja. Falatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim muttafaq alaih. Ia meriwayatkan tadi sengaja kan tu dengan apalah tujuannya nanti kita ni belajar apalah alasannya, tapi sengaja dengan ada tujuan tertentu yang bukan untuk menyatakan kepalsuan hadis itu, maka wal'iyadzubillah hukumannya tu ringan tu. Fala tabawwaq ma'adahu minan nar, artinya maka api neraka lebih berhak untuk orang tu, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, bukan benda main-main barangan ni. Ada lagi soalan dulu? Silakan Alia. Ustazah, apakah sebab dan punca sama tujuan orang yang akan memalsukan hadis ini, Ustazah? Terima kasih Alia. Ya tahni. Tujuan ini banyak. Itu macam Ustazah tadi tu, misalnya ia meriwayatkan tadi kan tu, kemudian dengan tujuannya yang bermacam-macam. Ustazah boleh bahagikan tujuan ini kepada dua sebenarnya. Bukan tujuan, punca. Kita boleh bagi punca ada sebab dan tujuan itu. Bolehlah Ustazah bagikan kalau punca itu sebenarnya ada dua. Sengaja sama indah sengaja. Macam tadi itu sengaja tu kalau yang hadis itu siapa yang berdusta kepada saya, seperti berdusta kepada Nabi antaranya ialah dengan cara meriwayatkan apa yang ia indah buat, apa yang ia indah katakan. Kata ni buat-buat. Itu sengaja gitu kan dengan tujuan tertentu lagi. Jadi dalam yang sengaja itu biasanya adalah daripada musuh-musuh Islam. Daripada musuh-musuh Islam yang ada tujuan hasad dan sebagainya untuk memporak-porandakan orang Islam. Artinya ada kita pernah mendengar namanya macam zindiq, artinya mulhid. Apa pernah dengar? Ada golongan-golongan ni yang memang tujuannya akan memporak-porandakan orang Islam. Cuma ini sejarahnya dulu. Ada kisahnya seorang yang munafik, ia ingin memporak-porandakan ini, ia datang ke tempat ini, ia buat satu hadis. Buat satu hadis agar orang ini hadis yang menunjukkan
apa namanya ni, sesuatu yang boleh memprovok lah kena orang macam tu supaya berkelahi semua orang ni. Kemari ya anu lagi. Jadi macam orang batu api macam tu yang membuat itu tujuan bukannya anulah untuk perandakan Islam. Tu sengaja tu macam tu. Tapi ada juga yang bahayanya kadang-kadang yang indah sengajaan ni. Okey, yang indah sengaja. Tapi itu nanti kita ni ni yang seterusnya lagi antaranya lagi ialah ada orang berniat untuk kepentingan sendiri kepentingan sendiri ni lebih kurang macam mana? Ia itu seorang peniaga. Ini hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar yang telah memang wujud sejak zaman Nabi. Al-bazinjani contoh sajanya 5 ukila bihi atau al-bazinjani syifaun likulli da'in. Buah bazinjan ni buah tarong hatan ni. Ni pepal macam tu dong sian pepal ubatnya segala ubat. Buat-buat gitu kan, mana ada. Bila para ulama memang dari dulu para ulama memang mencek benda tu. Jadi bila terdengar ia terus mempertahankan hadis dan mematikan benda-benda yang macam ni jadi bid'ah apa tu kan, benda yang indah benarkan tu ya. Ia mungkin kepentingannya ia berdagang tarung, mungkin macam tu kan. Jadi ia buat-buat hadis macam tu dan disebarkannya tanpa ada peringatan yang sepatutnya diberitahunya kepada umum. Jadi ada kepentingan. Itu berniaga. Macam-macam ni kepentingan peribadian ni. Macam-macam. Di antaranya itu. Kemudian juga ia ada niat buruk arah orang, golongan tertentu. Ini biasanya kata para sarjana dalam buku-buku yang diorang tulis. Kebanyakannya memasukkan puncanya ialah ni kalau ada politik macam kan jadi ia mencipta satu hadis yang menyokong parti politik kononnya dari Nabi supaya orang percaya dan menyokong jua. Ini wujud kalau kita baca sejarah wujud siasah apa ni parti politik mazhab sampai kepada mazhab dan cuma itulah. Okey. Ini belum pulang kita ni selesai ni tapi insya-Allah kita ni sambung nanti pada rancangan Permata Iman siri akan datang. Kita ni sambung lagi mengenai dengan punca tadi sebab dan sebagainya tu dalam siri yang akan datang. Buat setakat ini boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Para penonton khususnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Rancangan Permata Iman berhenti sehingga di sini saja dulu sehingga kita bersua lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.